wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Rizwan Saifullah bin Azali, mengambil program di dalam PDPP ambilan Jun 2021, berkhususan di dalam pendidikan Islam sekolah rendah. Saya telah pun menjalani praktikum selama 10 minggu di Sekolah Kebangsaan Taman Medan, Petaling Jaya. Saya dibimbing oleh seorang guru pembimbing yang sangat memberikan kerjasama, iaitu Ustazah Norita binti Muhammad Yusof, dan seorang pensyarah penyelia yang sangat membantu dan sangat baik hati, iaitu Ustaz Husaini bin Kasran. Saya hari ini akan berkongsi dan akan meyakinkan anda semua mengapa saya layak cemerlang dalam praktikum melalui 5 aspek berikut. Aspek yang pertama ialah perancangan dan pelaksanaan PDP. Semasa merancang pelaksanaan PDP, saya perlu memastikan hasil pembelajaran mesti ditetapkan mengikut standard A, B, C, D dan S. Saya akan memastikan penulisan saya adalah selepas proses pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat menyebut 5 hukum di dalam Islam dengan betul selepas aktiviti berkumpulan. Apabila saya menyusun dengan perancangan yang baik, insya-Allah saya telah pun mampu menyusun dan melaksanakan PDP dengan baik. Yang kedua ialah melaksanakan dan merancang PDP bersesuaian dengan tahap kognitif murid. Bermakna semasa saya merancang dan melaksanakan PDP, saya perlu mengikuti dan perlu menyusun bagaimana untuk melaksanakan PDP mengikut kognitif yang sesuai. Seterusnya, untuk memastikan PDP saya berjaya juga, saya memastikan strategi yang saya pilih bersesuaian dengan objektif yang saya tetapkan. Sebagai contoh, di dalam strategi, saya menggunakan pendekatan berpusatkan guru. Yang kedua, pendekatan berpusatkan murid. Dan yang seterusnya, saya juga menggunakan pembelajaran mastery. Keempat ialah talaki dan musyafaah. Seterusnya, di dalam PDP saya juga, saya amat menekankan mengenai EMK, iaitu Elemen Merentas Kurikulum. EMK ini sangat penting. Segala apa yang mereka buat di dalam kelas, mereka akan aplikasikan di luar nanti. Sebagai contoh, saya amat menekankan EMK di dalam bahasa, iaitu bahasa ini untuk memberikan mereka menggunakan bahasa yang betul dengan tata bahasa yang baik, terutamanya dalam PDP jauh. Seterusnya, di dalam PDP, saya amat menekankan di dalam kemahiran insaniah. Di dalam kemahiran insaniah ini, saya amat menekankan di dalam 2 aspek, iaitu pertama, kemahiran sosial, iaitu kemahiran kerja berpasukan. Seperti yang kita tahu, di dalam pembelajaran masa kini, kerja berpasukan amat penting supaya murid lebih lagi mendapat bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain untuk membina sesuatu yang lebih baik. Seterusnya, dalam aspek yang pertama ialah BBM, iaitu bahan bantu mengajar. Semasa saya melaksanakan PDP, BBM utama saya semasa saya mengajar ialah slide interaktif, iaitu dengan menggunakan presentation PowerPoint. Bukan sahaja slide itu memaparkan gambar, tulisan yang menarik, tetapi slide yang saya bawakan kepada anak-anak murid saya ialah secara dui tulisan. Bermakna dui tulisan ini adalah adanya tulisan dalam rumi dan ada tulisan dalam jawi. Kenapa saya berlakukan sedemikian? Kerana saya tidak mahu murid-murid yang berada di kelas yang belakang, dikatakan kognitif tahap yang rendah, mereka tak faham pembelajaran pendidikan Islam atas alasan mereka tak mampu membaca jawi. Apa-apa pun yang paling penting untuk murid-murid ini adalah mereka mampu memahami isi kandungan pelajaran mereka. Seterusnya, aspek yang kedua ialah pentaksiran. Pentaksiran ini saya boleh mengukur tahap penguasaan murid di dalam pembelajaran mengikut standard prestasi yang telah ditetapkan bagi setiap bab. Di dalam pentaksiran juga saya menggunakan pentaksiran menggunakan tulisan, menggunakan lisan
dan menggunakan pemerhatian. Dalam selepas semua penilaian di dalam PDP saya lakukan, saya akan melengkapkan dan merekod semua rekod murid di dalam rekod perkembangan murid. Saya telah sediakan rekod perkembangan murid untuk saya buat rujukan sehingga mana tahap pencapaian murid sampai. Aspek yang ketiga ialah refleksi PDP. Pentingnya refleksi PDP ini supaya saya boleh mengukur dan menilai tahap pengajaran dan pembelajaran yang saya sampaikan kepada murid. Di dalam refleksi, habis sahaja sesi pembelajaran, saya perlu tulis refleksi supaya saya boleh memperbaiki pada masa akan datang. Di dalam refleksi, saya menekankan pertamanya adalah kekuatan. Kekuatan ini boleh saya gunakan sepanjang masa supaya dapat menambah baik pembelajaran kepada murid. Yang kedua ialah kelemahan. Kelemahan apabila saya mengajar, apabila adanya kelemahan yang saya dapat semasa PDP, saya tulis dan saya akan memikirkan bagaimana untuk mengatasi kelemahan tersebut. Dan yang ketiga, selepas adanya kelemahan, saya membuat penambahbaikan dan cadangan untuk dibuat pada masa seterusnya, pada masa kelas-kelas yang akan datang. Aspek keempat ialah rumusan dan penulisan jurnal mingguan. Sepanjang 10 minggu saya menjalankan praktikum, setelah selesainya PDP, maka saya menulis refleksi selepas sesi pengajaran dan pembelajaran. Daripada refleksi itu tadi, saya membincangkan peristiwa-peristiwa penting yang berlaku di dalam jurnal yang saya telah pun buat. Jurnal yang saya buat ada 10 jurnal. Di dalam 10 jurnal itu membincangkan masalah, membincangkan peristiwa dan apa tindakan susulan yang perlu saya lakukan. Aspek kelima ialah organisasi dan penghasilan portfolio kurikulum. Setelah saya menyelesaikan segala tugasan saya seperti RPH, RPM, RPT dan segala maklumat berkaitan kurikulum, saya memuat naik bahan tersebut ke dalam Google Drive yang telah disediakan oleh unit praktikum. Ini memudahkan pensyarah saya, guru pembimbing saya untuk membuat senarai semak dan menyimak semula mana-mana yang berkaitan dengan portfolio yang perlu saya siapkan dalam masa yang ditetapkan. Yang terakhir ialah aspek yang keenam, iaitu pelibatan dan peranan lain saya di sekolah ini. Saya telah melibatkan diri saya dan bersama dengan rakan-rakan praktikum saya, bersama dengan murid-murid di sekolah ini untuk menjalankan projek Semarak Jawi. Apa itu program Semarak Jawi? Projek ini adalah untuk membantu murid-murid menulis teks Jawi berdasarkan tema. Kami membuka pelbagai tema dan murid bebas menulis maklumat. Kami sebagai guru pembimbing kepada murid-murid membantu mereka menulis, membantu mereka mengeja dan segala hasil karya mereka kami paparkan dan hargai hasil kerja mereka dalam bentuk big book, yang ditampal dalam bilik Jacob dan dipaparkan di sudut-sudut untuk mereka lihat semua hasil kerja mereka. Selain itu, peranan saya juga di sekolah ini merupakan, pertama, saya merupakan setiausaha pentaksiran bilik darjah SUPBD. Yang kedua adalah guru RMT dan yang ketiga merupakan ketua guru penasihat bagi pengakap. Semua jawatan-jawatan ini saya pikul dengan penuh rasa tanggungjawab dan menjalankan amanah yang telah pun diberikan kepada saya daripada pihak sekolah, iaitu daripada kepercayaan daripada pihak pentadbir saya di sini untuk saya menjalankan amanah-amanah yang telah diberikan kepada saya. Secara kesimpulannya, saya sangat bersyukur praktikal saya telah pun selesai sehingga di sini. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah penyila saya, iaitu Ustaz Husaini bin Kasran dan Ustazah Norita binti Muhammad Yusof selaku guru pembimbing saya yang banyak membantu saya di dalam menghabiskan dan menjalankan praktikum selama 10 minggu ini. Segala kekuatan yang telah pun saya ceritakan sebentar tadi, daripada aspek yang pertama sehingga aspek yang terakhir, diharap melayakkan saya cemerlang di dalam praktikum bagi tahun ini.